apabila saya masuk, minggu-minggu awal tu minggu diperdengarkan taklimat. Tentang SOSMA, saya tengok perkara 13 tu yang paling kontroversi. Iaitu, dia bukan soal tahanan tanpa bicara tu lagi. Sebab berbeza yang dulu ASA dengan sekarang ada akses dan tempoh yang pendek. Akses peguam sebagainya. Yang paling crucial, yang paling kritikal, yang paling kontroversi adalah ikat jamin. Ya, dia ada bail, bailable, unbailable, and non-bailable. So keadaan-keadaan itu yang menjadikan kontroversi. Waktu itu saya terus memulakan perbincangan-perbincangan awal dengan pasukan polis dan juga dengan Timbalan Menteri masa itu, Ram Kapal Singh. Ada beberapa siri workshop khusus untuk tengok itu saja. Sampai sekarang proses itu masih berjalan. Okey ya. Proses itu masih berjalan. Libat urus untuk melihat komponen mana, section mana dalam SOSMA itu yang berdasarkan kepada realiti kes-kes yang sedang ditangani dengan menggunakan SOSMA yang perlu kita tengok. Antara perkaranya isu jaminan. Itu yang pertama. Okey. Jadi langkah kita sekarang apa dia? Sesi libat urus yang berterusan dengan semua pihak. Ini saya pastikan bahawa polis akan mengambil bahagian dengan seluruh kekuatan yang ada. Jangan tinggal satu pun sesi. Ya, itu jalan. Baik. Itu dia ada schedule pelaksanaan dia lah. Saya tak mau pergi detail sangat sebab ada bincangan yang masih lagi orang kata premature untuk apa-apa dapatan dimulakan. Saya akui masa yang diambil tetap ada. Antara perkara yang saya boleh share hari ya ialah bahawa apabila satu tangkapan dibuat ke atas organised crime yang melibatkan 30, 40, ya, yang ditangkap tu daripada kepala sampai bystanders. Okey, sedangkan bystanders itu peranannya terlalu kecil. Tapi treatment yang dikenakan itu sama saja. Itu antara poin yang kita dapat apabila kita buat libat urus. Jadi saya nak sebutkan begini aja. Kalau spesifik bangkitkan soal SOSMA, saya boleh sahkan bahawa sesi libat urus sedang berjalan dan terus kita lakukan. Datuk Seri Saifuddin 21 Februari tahun lepas sebut bahawa kerajaan tidak berhasrat mansuh atau mengkaji semula SOSMA, tapi hari ini masih lagi mengakui bahawa ongoing. Ya. Boleh dikaji. Boleh dikaji. Ada elemen yang memerlukan kita tengok. Atas prinsip sama lah. Mana ada undang-undang statik. Ya. Tetapi boleh saya katakan bahawa worldview Datuk Seri sebagai seorang pembangkang dan seorang Menteri Dalam Negeri dah berubah. Ada masanya hari. Kalau perubahan berubah itu satu yang perlu dan wajar kita buat, lakukan. Ya, ia bukan soal pendirian kita. Soal apabila satu keputusan yang kita buat, saya lebih fleksibel, anjal, dan itu style politik saya pun. Ya. Saya masih boleh duduk dengan Khairi dan Syarif. Besok saya boleh duduk dengan Hamzah. Lusa saya boleh ziarah Datuk Zahid. Saya boleh jumpa Datuk Zahid tanya what you doing with KJ dengan Syarif. So keanjalan politik saya tu saya boleh terjemahkan bila saya memimpin KDN. Ya. Betul Sri, tak tahu kita nak cakap sikit lagi pasal SOSMA, mungkin KJ nak kembali, tapi saya nak tangkap ataupun ambil apa yang Datuk Sri sebut tadi soal keanjalan politik Datuk Sri sendiri. Suka tak suka semangat reformasi yang mewarnai dan mendefinisi Pakatan Harapan ni dah ada pengkritik-pengkritiknya sekarang. Apabila dilihat sewaktu dalam kerajaan mungkin tidak memenuhi 100% aspirasi sewaktu dalam pembangkang. Ada dakwaan yang kerajaan Madani ni dah reverse sikit semangat reformasinya. Dah sebut pasal petrolkar akan datang dekat rumah. Media pun kadang-kadang ditegur. Dan Datuk Seri melihat sebagai Menteri Dalam Negeri dulu, dalam soal KDN ini, ada rasa kebertanggungjawaban tak untuk menunjukkan bahawa dalam satu kementerian yang paling orang kata konservatif hardline ini, kalau Datuk Seri boleh menunjukkan soal SOSMA, soal Akta Hasutan, itu sebenarnya boleh menutup sangat-sangat banyak sebarang kritikan bahawa PH pembangkang dan PH kerajaan ni jauh berbeza. Baik. Terima kasih Syarif. Akta Hasutan, SOSMA, kandung seksaan, ini perkara yang instrumen perundangan yang ada bila polis menjalankan tugas menjaga keamanan dan keselamatan, core business pada KDN. Baik, setahun saya di kementerian ini, saya ambil contoh, kita berdepan dengan isu 3R di luar sana.
Kadang-kadang bila saya dititah menghadap oleh beberapa sultan yang memerintah, antara pertanyaan mereka tanya apa? Datuk, negara kita ni tak ada undang-undang ke? Apa tindakan? Dulu, 10-15 tahun dulu, kecaman terbuka pada raja-raja ni tak berlaku. Sekarang ni tiap-tiap hari, kita tak ada undang-undang ke? See? Ini institusi raja-raja. Okey, dalam perlembagaan kita ni, kedudukan dan peranan institusi raja-raja tu, dan kita kena dengar dan bagi weightage yang serius lah tentang ni. That's number one. Baik. Di sisi lain, kita tengok expectation rakyat. Rakyat ni spektrum lah. Kalau di kalangan civil society, aktivis civil society, dia mau melihat inilah, ini janji kamu. Ya. Dan sekarang tunjukkanlah kamu dah ada kuasa. Tapi kalau kita turun di kawasan-kawasan kampung dan sebagainya, SOSMA, Akta Hasutan ni, dia tak kira, dia kira bekalan beras cukup tak? Ayam cukup atau tidak? That's reality yang kita berdepan. Okay. Jadi kita boleh satisfy satu segmen masyarakat yang pada mereka bicaranya soal universal justice, soal competency of the government, komitmen untuk melakukan reform yang bersifat perundangan begitu. Tapi itu core supporters Pakatan Harapan. Apa yang dimaksudkan Syaril tadi, bila Pakatan Harapan di bawah kerajaan campuran sekarang ni lebih mirip polisi dia kepada konservatif, UMNO kekal, tak nak pindah SOSMA, tak nak pindah Akta Hasutan walaupun disebut akan dikaji semula dan sebagainya, tapi no movement. Core supporter ni semakin jauh daripada Pakatan Harapan, and you are pandering kepada the conservative base. Ya, yang saya nak tekankan sekarang adalah pendekatan bahawa kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okay. Idealnya ada 10 list misalnya. Itu macam ayat dulu kita pakai. Ya. Jangan tinggal. Itu kaedah fiqah pun. Itu kaedah fiqah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Satu. Kalau nak mencapai satu perkara besar, jalan-jalan yang dan mencapai perkara besar tu satu yang wajib. Jalan-jalan yang membawa kepada mencapai perkara besar tu menjadi penting dan wajib juga. Apa jadi, perkara besar? Sebab itu dalam konteks ini sekarang ni, saya kata, SOSMA tadi saya jawab secara spesifik. Okey? Begitu juga beberapa akta-akta lain. Hasutan sebagai contoh. Akta hasutan, komunikasi dan juga kanun kesaksaan yang berkaitan dengan elemen 3R. Okey? Yang ini juga kita telah setuju untuk kita tengok balik. Sebab pendirian kerajaan sekarang, akta hasutan hari, kalau soal politik kita tak menggunakan akta ini. Okey. Tapi kalau agama dan raja, ini saja yang kita ada. Jadi kalau begitu, kalau masih kita gunakan keadaan akta ini untuk salah laku terhadap agama dan juga raja, politik kita clearkan. Okay. Dan Menteri kata soal politik kita lawan dari segi politik. Jangan guna akta hasutan.